Seterusnya kita bersama Jovina di Kota Kinabalu. Dan salam satu Malaysia. Kemeriahan sambutan Aidilfitri terus dirasai dengan penganjuran majlis rumah terbuka. Di Kota Kinabalu, lebih 5,000 pengunjung hadir memeriahkan majlis rumah terbuka yang di-Pertuan Negeri di Istana Negeri Kota Kinabalu. Majlis Rumah Terbuka Tun Haji Johar Haji Mahiruddin dan isteri Puan Haja Nurlida Tan Sri RM Jasni yang bermula seawal pukul 9.30 pagi dihadiri oleh masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Antara tetamu kehormat, Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Seri Panglima Saleh Tun Said dan isteri Datin Seri Haja Raya Erom, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman dan isteri Datin Seri Panglima Haja Faridah Haji Tusin antara tetamu yang hadir dalam majlis ini. Turut hadir Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Haji Mulia, Menteri-Menteri Kabinet Negeri dan Persekutuan serta Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan. Rumah terbuka ini adalah sesuatu yang boleh mengeratkan lagi perpaduan kita lah di kalangan semua masyarakat yang di sini. Jadi kita berharap dengan adanya rumah terbuka ini yang bukan saja disertai oleh satu kaum tapi oleh semua masyarakat Malaysia. Sangat baik. Ini betul-betul yang satu macam a melting pot for all races especially in Sabah lah. To have our one Malaysia concept, so everybody is enjoying it. Pengunjung yang hadir bukan sahaja disajikan dengan pelbagai juadah tradisi dan moden yang lazat dan enak seperti rendang, lemang, nasi biryani, kuih muih, kek, sate, minuman, malah turut dihiburkan dengan dendangan lagu-lagu raya yang syadu dinyanyikan oleh artis-artis tempatan. Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah Datuk Seri Panglima Saleh Tun Said mengalu-alukan penubuhan jawatan kuasa khas untuk mengkaji hak Sabah terhadap hasil bersih yang dipungut Kerajaan Persekutuan daripada negeri ini. Datuk Saleh berkata penubuhan jawatan kuasa itu menunjukkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sentiasa berfikiran terbuka dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan rakyat di negeri ini. Datuk Seri Najib ini adalah seorang pemimpin yang amat prihatin dengan kita di Sabah ini. Jadi saya harap kita di Sabah ini semuanya mengalu-alukan penubuhan jawatan kuasa ini dan memberi peluang kepada jawatan kuasa ini untuk meneliti secara mendalam permintaan-permintaan yang telah dikemukakan. Datuk Saleh ditemui media sempena jamuan Hari Raya Aidilfitri di Likas Kota Kinabalu. Beliau berharap penubuhan jawatan kuasa itu kelak dapat melihat semua perkara yang berkaitan secara terbuka. Sebelum ini, anggota Parlimen Kimalis Datuk Seri Anifah Aman mengumumkan bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bersetuju menubuhkan jawatan kuasa berkenaan. Bermatlamat melahirkan modal insan cemerlang yang dapat menyumbang kepada perkembangan syiar Islam menjadi pemangkin kepada Haji Daning Bajau mewujudkan sekolah Tahfiz Al-Wasunah pertama di Sandakan. Insan berjiwa besar ini juga berharap usaha itu mampu membentuk generasi muda yang beriman, bersemangat kental dan berperibadi mulia. Laporan wartawan Salih Jikri dan juru kamera Murhalim Muhammad. Tahfiz Al-Quran Wasunnah Sandakan ditubuhkan pada 31 Oktober 2008 dan memulakan pengambilan pertama pelajar seramai 16 orang pada 8 Januari 2009 setelah mendapat kelulusan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jahins. Anak-anak di sini telah melanjutkan pelajaran sehingga ke luar negara dan inilah cita-cita kita untuk menjadikan Sandakan sebahagian daripada pengeluaran anak-anak yang hafiz Al-Quran. Sekolah yang terletak di Taman Merpati Batu Tujuh Sandakan itu asalnya sebuah rumah papan dan telah diubah suai sehingga kini mampu memuatkan seramai 20 pelajar dalam satu-satu masa. Ia dilengkapi dengan kemudahan asrama, ruang belajar dan juga dapur untuk penghuni menyediakan makanan dan minuman. Seperti biasa, sekolah Mahat Tahfiz ini juga mempunyai sistem pembelajaran teratur termasuk sukatan-sukatan pelajaran yang telah ditetapkan setiap hari. Para pelajar dilatih untuk berusaha gigih menghafal 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh ditetapkan iaitu 18 bulan. Sebelah pagi kita khusus untuk
hafalan pada budak-budak, para pelajar, hafalan 30 juzuk lah, seperti tahfiz-tahfiz yang lain. Dan bermula daripada lepas zuhur, kita akan beralih kepada asas bahasa Arab, fiqh, hadis dan seumpamanya lah. Mahad Was Sunnah dikendalikan oleh 6 orang tenaga pengajar. Antaranya Imam Bahagian Sandakan, Ustaz Haji Azizur Ramli Saparudin dan Imam Daerah Ustaz Haji Rafaih Narji serta Ustaz Razif Yantu Rashid. Para pelajar Mahad berkenaan nyata gembira kerana menjadi antara yang terpilih untuk mendalami ilmu Al-Quran. Dia mendidik kita cara untuk hidup beragama. Sebab jika kita jauh daripada kehidupan agama, memang susahlah. Usaha murni ini untuk mewujudkan lebih banyak sekolah tahfiz seumpama turut mendapat sokongan pelbagai pihak termasuk pemimpin akar umbi. Dapat membantu meningkatkan keimanan tetapi juga dapat meluaskan base untuk anak-anak muda kita. Dianya akan membantu sedikit sebanyak pada semua umat Islam untuk mempelajari dan mendalami Al-Quran itu. Sejak penubuhannya, Mahad Tahfiz Al-Quran Was Sunnah telah berjaya melahirkan kira-kira 30 pelajar tahfiz, termasuk 2 daripadanya telah melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar, Kahirah, Mesir. 1 pelajar di Universiti Sains Islam Selangor dan 13 pelajar kini dalam pengajian peringkat diploma di Sekolah Tahfiz Negeri Wal Qiraat Kota Kinabalu. Sekian paparan berita dari Sabah untuk petang ini dan seterusnya kita bersama Muhammad Sofian Mansur di Negeri Sembilan. Silakan.